Oke, selamat pagi kelas 5S dan 5Y ya. Nota sebelum ni sudah siap tak? Kalau you masih tak tahu macam mana Google Classroom apa-apa technical problem, carilah guru kelas. Jangan buat diam-diam kat sana saja. Bulan ni, lepas bulan ni saya akan buat panggilan dah. Siapa yang tak buat kerja saya harap boleh approach kepada kamu lah supaya alert apa yang berlaku sekarang ni. Okey, kelas hari ini kita sambung nota yang seterusnya iaitu 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Tumbuhan pun memerlukan makanan. Jadi dia bezakan dua jenis nutrien, satu makronutrien, satu mikronutrien. Makro maksudnya dia perlu dalam kuantiti yang banyak. Contoh ni, nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, helium, sulfur dan hidrogen. Kalau mikro, dia hanya perlu sedikit sahaja, so cukup. Contoh the boron, molybdenum, ferrum, mangan, coprum, zinc. Kelas setiap contoh ni kena hafal dua jenis ya. Kena hafal dua jenis. Okey, kelas yang ni. Contoh setiap satu. Kita tengok setiap satu sekali dengan fungsi ya. Sabar ya. Okey, karbon, hidrogen, oksigen. Fungsi dia bergabung membentuk karbohidrat semasa fotosintesis. Kalau tak cukup, tumbuhan terbantut. Jadi biasa dia jarang berlaku sebab karbon dioksida kita banyak sangat. Jadi jarang berlaku kesan kekurangan karbon ni lah. Okey, nitrogen dia digunakan mensintesis klorofil, mensintesis protein protoplasma dan asid nukleik. Asid nukleik itu DNA ya. Kalau tak cukup, daun akan menjadi kering. Okey, daun akan menjadi kering. Nampak tak? Saya ingat sikit. Okey, kejadian korosis. Nampak tak? Korosis maksudnya daun akan mula kuning terlalu awal dan dia gugur daun tu. Pertumbuhan akan terbantut. Fosforus, pembentukan protein, asid nukleik dan ATP. ATP adalah bentuk tenaga. Kat sini yang mana anak panah saya? Tenaga. Menggalakkan pembahagian sel. Sel akan membahagi membentuk sel barulah. Kematangan tumbuhan dan kemasakan buah. Kalau tak cukup, daun menjadi hijau tua dengan bintik-bintik merah. Pertumbuhan terbantut. Lebih kurang sama kalau kekurangannya biasa pertumbuhan akan terbantut. Sulfur, mensintesis protein, asid nukleik, pembahagian sel. Kalau tak cukup, daun muda menjadi pudar warnanya dan gugur. Pertumbuhan akar terbantut. Kalsium, pembentukan lamela tengah dan dinding sel. Lamela tengah adalah urat tengah di daun tu. Pertumbuhan hujung pucuk atau hujung akar mengekalkan sifat separa telap pada membran sel. Kalau tak cukup, bentuk daun muda tidak sekata. Mungkin dia sengit sebelah, tak cantik seperti yang biasa kita nampak tu. Okey, tumbuhan akan terbantuk. Kematian tunas. Kelas tunas adalah benda kecil tu yang keluar tunas baru tu untuk menjadi anak pokok baru tu. Magnesium, pembentukan klorofil dan protoplasma mengaktifkan enzim respirasi. Kalau tak cukup, daun menjadi kuning. Sebahagian atau seluruh daun akan mati. Ferrum, sekarang saya masuk mikronutrien. Mikronutrien maksudnya dia perlu sedikit sahaja. Jadi ferrum dia akan sintesis klorofil, pembentukan enzim respirasi. Kalau tak cukup, bahagian antara urat daun muda menjadi kuning. Boron digunakan mensintesis bahan organik, membantu dalam penguraian karbohidrat. Kalau tak cukup, pertumbuhan terbantut. Mangan mengaktifkan setengah enzim. Zinc mengaktifkan setengah enzim. Kalau dua-dua tak cukup, menjadi tompok kuning dan pertumbuhan terbantut. Cuprum merupakan sebahagian dari sistem enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kalau tak cukup, pertumbuhan tidak normal. Mungkin sepatutnya tumbuh seperti pokok. Dia tumbuh menjadi apa benda lain lah. Daun menjadi kuning. Yang last one, molybdenum terlibat dalam metabolisme nitrogen. Pertumbuhan terbantu kalau tak cukup. Kelas kena salin nota saya ya. Yang ni. Lalutan kultur adalah lalutan mengandungi semua nutrien diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dengan sihat. Maksudnya dia sudah buat satu set lalutan yang lengkap dengan semua nutrien yang diperlukan. Kita ada dua orang saintis iaitu Knopp dan Sachs. Mereka telah membuat dua jenis lalutan. Lalutan kultur Knopp macam ni. Lalutan kultur Sachs
Lebih kurang macam ni. Kelas ada beza sedikit. Yang ni hanya untuk you kamu tahu saja. You tak payah hafal. Nilai berapa dalam magnesium ni. Semua tak payah. Hanya you perlu tahu ada not dan such. Okay? Okay, kalau tak cukup sesuatu tumbuhan. Tengok ini dalam buku teks kamu saja. Ini cantik. I snatch sajalah. Kalau tumbuhan sihat, nampak semua seimbang, bunga cantik, akar pun panjang seimbang. Bentukan tumbuhan yang normal, batang tumbuhan kuat, daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda, daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua. Penghasilan bunga dan buah yang normal, pertumbuhan akar yang normal. Okey, yang penting kat sini, yang tiga ni. Kalau dia tak cukup nitrogen, nampak? Kalau dia tak cukup nitrogen, pertumbuhan-tumbuhan terbantut, batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning. Kurang klorofil atau akan berlaku korosis, iaitu daun kecil dan mudah gugur dan menjadi kuning. Nampak gambar pun tunjuk kuning dah. Penghasilan bunga dan buah yang terbantut, pertumbuhan akar dia normal. Akar dia normal, hanya bahagian daun yang tak normal. Okey, pula tengok. Boleh besarkan lah, siapa tak nampak ni. Kalau kekurangan fosforus, fosforus. Daun berwarna ungu. Wah, you ingat cantik. Sebenarnya dia kekurangan fosforus. Jadi terbantut tumbuhan dia lambat membesar, lambat matang, batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas lebih kecil. Tapi yang penting, obvious sekali you nampak dia berwarna ungu. Bahagian bawah daun dia hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Penghasilan bunga dan buah terhenti, pertumbuhan akar akan merosot. Ini beza ke akar pula. Akar dan daun semua nampak dengan jelas tak sama dah. Last one. Kalau dia kekurangan apa? Kalium. Nampak pertumbuhan dia terbantut, mati sebelum matang. Okey, batang tumbuhan lemah, daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergurung dan korosis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Okey, kelas. Nota ni kena salin hanya tak payah lukis sahaja. Kalau saya minta lukis, tak siap-siap kerja saya. Sebelum ni tak lukis pun tak siap-siap dah. Okey, kelas. Ingat you kena dengar video saya, salin nota, hantar ke dalam Google Classroom kelas. Hari ini saya akan tunjuk bagaimana nak hantar Google Classroom. Ini adalah kelas yang saya pegang semua ni. You adalah 5S, 5Y kan. Esok you tekan 5S, 5Y, masuk ke bahagian ni. Contoh saya buat testing kat sini ya. You akan jumpa benda ni, nampak tak? Nota sains tingkatan 5, ada satu bentuk macam ni. Google Form, sign in. Tekan dia, klik dia. Tulislah nama dan kelas. Contoh saya tulis nama. Lepas tu 5S. Apa-apa saja. Okey. Lepas tu tekan klik add file. Select file from your device. Lepas tu pilihlah gambar yang nota yang habis salin hari ini ni. Tekan open. Lepas tu you akan jumpa file semua kat sini. You tekan upload. Upload kat sini. Lepas upload, dia akan minta you submit. Ambil, tekan submit. Siap. Kelas. Ini cara yang paling senang. Kenapa tahu? Sebab bila you hantar ke dalam announcement, ada budak yang hantar announcement, ada yang tak ada. Tapi you akan tolak nota saya ke bawah. Terlalu ke bawah dah. Nanti budak lain nak cari nota susah. Dia macam menjadi mess up. Saya tak nak macam itulah. Kalau you letak dalam Google Form yang tadi saya tunjuk tu, dia akan terus letak dalam folder tingkatan 5. So saya nak track dengan senang dan dia tak messy. Boleh faham? Jadi kelas ni nampak tak? Hari ini hanya hampir, saya ingat macam ada 1-2 orang saja yang hantar. Rasa ramai lagi yang tak ada dalam Google Classroom saya. Seorang saja, Novatin. Bagus sangat. Okey, kelas. Saya akan mula buat panggilan bagi siapa yang tak masuk lagi. Okay, I'll see you next week.